company lah. Okay. Tiba-tiba terjun ke bidang sales. So agak menakutkanlah juga sebab seorang budak introvert yang memang kalau jumpa orang duduk tepi dinding sahaja. So kalau nak tahu, kalau orang dah kenal Kak Ma, kalau Kak Ma sebut Kak Ma pendiam, orang tak percaya. Tapi siapa yang pernah pergi convention dengan Kak Ma akan tahu. Itulah Kak Ma. Kak Ma susah nak masuk dengan orang. Kak Ma susah nak macam mana? Kak Ma susah nak mulakan perkenalan. Kak Ma boleh setakat Assalamualaikum, lepas tu Kak Ma stop sebab Kak Ma tak tahu nak cakap apa. Itulah Kak Ma. So bila terjun dalam bidang ini, so Kak Ma kena betul-betul buat mind setting lah. Kena reset balik mindset Kak Ma. Instead of 22 hari, setiap 22 hari bulan gaji masuk akaun, setiap 22 bulan pukul 1 cucuk je ATM tu dah ada dah some amount. So sekarang ni Kak Ma nak kena tukar. So masa tu Kak Ma baca buku 7 Habits ke Rich Dad Poor Dad. Buku tu yang disarankan oleh bos lama Kak Ma masa dekat etika lah. Sebut dah. Okay. So tapi masa tu nama dia Maybank Assurance. So to begin with the end in mind means to start with a clear. So maknanya kita start satu-satu benda yang kita nak buat, tengok dulu kita nak ke mana. Contohlah cuti sekolah ni orang tanya balik kampung. So kita tahu kita nak balik kampung. Kita dah tahu mana kampung kita pun kenal pasti mana jalan nak lalu jalan mana. Kalau Kak Ma nak balik Kota Baru, ada dua. Sama ada nak ikut Gua Musang ataupun nak ikut Kuala Terengganu. So kalau Terengganu tu jauh sikit lah, tapi dia jalan smooth. Kalau Gua Musang jalan dia lebih dekat, tapi jalan dia bengkang bengkok. So itu semua kita kena kenal pastilah. It means to know where you are going so that you better understand where you are now and so that the steps you take are always in the right direction. Ini Stephen Covey lah dalam buku 7 Habits. Okay, so ini adalah chart yang kita kena lalu untuk buat sesuatu pekerjaan. Samalah same goes to us dalam bidang ini. So setiap kali mula-mula Kak Ma nak buat takaful, husband orang yang gambar slide tak berjalan pun. Apa dia? Tak berjalan? Tak gerak. Tak gerak? Sudah. Duk cari kata-kata tadi tak nampak. Tak kira Kak Ma share balik Sekejap. Dia sampai mana tadi? Dia dekat muka depan je. Gambar Kak Ma dengan Abang Mi. Sekejap Abang. Sekejap ya. Sudah. Kena panggil technician. Tak gerak. Slide tak gerak. Kalau klik page 2, dia kena masuk ke bahagian. Kak Ma tekan slideshow, Kak Ma. Slideshow. Gerak tak? Kak Ma tengah gerak-gerakkan ni. Tak ada, tak Ma, tak ada, tak gerak. Putus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Ma okey, suara Kak Ma okey. Cuma slide tu dia macam hang. Dia hang Saya rasa Kak Ma kena masuk ke slideshow kot. Tekan slideshow. Share balik, lepas tu slideshow. Share balik. Tengok. Syafi lagi terror daripada Kak Ma. Sebab Kak Ma memang benda ni. Okey, dekat mana sayang? Dia tengah sharing dah. Resume. Okey. Lepas tu Kak Ma masuk slideshow. Nampak tak? Nampak. Kak Ma tekan slideshow. Putuslah. Kejap Kak Ma ni. Sorry tau. Makan masa pula dah. Okey je. Apa dia? Tekan slideshow. Dengan ni lah. Abah jaga ni.
Tapi internet boleh. Okey, Kak Mas cakap je lah dulu sementara ni kita ni. Okey. So setiap kali nak mula tu memang kita kena tahu ke mana kita lah. So kalau pada Kak Ma, masa Kak Ma nak mula dulu, orang yang pertama yang rasa cuak betul ke Kak Ma nak buat bisnes ini adalah husband lah. So dia bagi masa 6 bulan kat Kak Ma sebagai probation. Sama ada Kak Ma boleh buat ke tak. Sebab dia tahu Kak Ma ni betapa sakitnya Kak Ma bila nak kena mix around. Kak Ma sangat susah, bukan dengan orang je, even dengan family pun kalau kumpul ramai-ramai tu Kak Ma orang yang duduk kat dapur basuh pinggan, susah sangat nak tegur dengan orang. Tapi Alhamdulillah dari 2008 sehingga hari ini Kak Ma stay. Okay, so dah settle dah yang tu. Okay, so 5 cara berkesan lah macam mana Kak Ma atasi macam mana Kak Ma olah balik mindset Kak Ma, macam mana Kak Ma olah balik jadual kerja Kak Ma. Sebab bila kerja office dulu, Kak Ma dah tahu dah pukul 6.30 tu Kak Ma kena dah get ready untuk pergi ke office. Rumah Kak Ma masa tu dekat Kota Damansara, anak tinggal dekat Sentul, office dekat Bangsa South. So just imagine, setiap hari kita orang buat triangle journey lah daripada Sentul ke Bangsa. Dan belah petang. Kak Ma ni workaholic. So yang ni nak apa share? Sekejap Syafiq, Kak Ma try share daripada buka dekat email ni. Keluar dulu. Apa buka dekat email ni kat sana. Okay, so bila Kak Ma masuk tu, so benda yang pertama Kak Ma kenal pasti adalah jadual Kak Ma lah. Kak Ma ada sedikit cabaran towards kerja Kak Ma. Kalau dulu Kak Ma pukul 6.30 Kak Ma dah tahu apa nak buat. Even masa Kak Ma kerja pun, sebab Kak Ma salah seorang daripada macam mana nak cakap dekat office tu kita tak fokus pada satu kerja. Banyak kerja. So menyebabkan Kak Ma memang Kak Ma tampal. Apa yang Kak Ma kena buat next. So setiap kali macam tu lah. So that bila Kak Ma tak ada kat kerusi, kalau bos cari, bos tahu Kak Ma kat mana. Sama ada Kak Ma naik meeting ke, dia gitulah. So memang Kak Ma orangnya sebegitu dari dulu. So bila nak terjun ke bidang daripada duduk di kerusi selesa, nak terjun ke bidang yang berjalan-jalan ni, so benda pertama Kak Ma kena buat adalah kena rearrange Kak Ma punya schedule. Nak make sure kenapa Kak Ma kena reschedule balik, sebab Kak Ma dah goal Kak Ma dah berbeza. Dia ada sedikit anjakan lah dari sudut goal, personal goal. So 5 cara berkesan untuk kita rancang masa kita. Kita kena macam mana? Rancang masa kita adalah dengan 5 cara lah. Yang pertama, rancang jadual harian. Yang kedua, tahu deadline untuk setiap satu. Yang ketiga, teknik 15 minit lebih awal. Yang ni sangat-sangat penting bila kita buat appointment ataupun apa-apa sahaja termasuk training. Lepas tu yang keempat, jejaki masa yang dihabiskan. Sama ada kita gunakan masa kita dengan bijak ataupun kita gunakan masa kita banyak buang masa. Yang kelima adalah tetapkan had masa untuk setiap tugasan. Okay, success is by design atau planning, never ever by luck. Yang tu kita kena faham. So clear ke setakat ni, ada nak tanya tak? Rasanya Kak Ma boleh teruskan ke? Dah dapat lagi best lah. Sekejap Syafiq, sekejap.
Yang ni memang Kak Amar kena tunjuk. Kak Amar live yang ni ya, kejap Syafiq. Dia problem internet Kak Amar. Okey, Kak. Okey, yang lain-lain boleh dah tengok dah. Kak Amar dia membahagikan masa dia kat sini. Kita tunggu kejap. Dia ada masalah teknikal sikit. Okey, sebab ada masalah pasal internet dia kot katanya. Internet tu okey, cuma terasa sebab dia punya apa? Dia punya slide tu lah tak bergerak kan. Tapi apa yang kita nampak tadi daripada Kak Ma punya presentation awal, Kak Ma cakap tadi apa? Kalau nak balik Kelantan, dia ada 2 jalan. Sama ada jalan yang ikut Terengganu atau jalan ke Kelantan kan. Okay, ni Kak Ma tengah share balik. Jalan kalau ikut jalan Terengganu, dia jauh sikit lah. Kan, tapi kalau kita ikut jalan Kelantan, jalan terus ke Kelantan, dia straight je kan. So kita fahamlah kat situ bermaksud kita nak bergerak pun kita kena ada penjadualan kita. Supaya masa kita tu dia betul-betul teratur lah kat situ kan. Okay, sebab kalau kita tak ada jadual ataupun rutin yang betul, itu bermaksud syarikat kita macam mana? Kita takaful ni syarikat kita sendiri. Semua orang agensi sendiri tau. Bukannya takat ICAS. ICAS sebagai pendukung sahaja. Tapi semua orang sedang pegang syarikat dia masing-masing. Portfolio masing-masing. Anda adalah CEO pada anda diri sendiri. Pada syarikat anda. Okay. Kegagalan untuk anda merancang anda punya syarikat. Tak ada strategi. Tak ada orang kata apa ni. Menyebabkan anda akan menghadapi masalah nanti. Okay. Kak Ma sedang sharing. Kita doakan supaya apa yang Kak Ma sharing tu berjalan dengan baik. Okay. Nampaknya Kak Ma buka kat iPad kot tak saya ni. Okay. So, itulah. Kak Ma dah okey. Kalau kita tengok tadi Kak Ma juga ada sebut berkenaan dengan satu penulis buku yang berkenaan dengan orang-orang hebat. Ada banyaklah penulis buku yang kita nampak dalam pasaran Semua tu dia ada habit je. Okay? Dia ada habit yang tertentu yang kita kena follow lah. Okay? Yang diorang pun masing-masing ada cara macam mana diorang nak berjaya dalam kehidupan diorang lah. Sebab penulis buku terkenal tu kebanyakannya orang-orang yang terkenal dalam dia punya bidang masing-masing. Saya baca berkenaan dengan sebelum Kak Ma ambil alih balik, mana Kak Ma kalau dah okey, Kak Ma masuk terus Jangan biar saya cakap je. Okay, saya takut Kak Ma tak ready lagi tu yang saya cakap tu. Okay. Okey, boleh. Saya baca buku berkenaan dengan Ramli Burger. Ada tulis 2 buku berkenaan dengan macam mana dia Ramli Burger, macam mana kegagalan yang dia Ramli Burger. Baca buku dia sampai tahap dia terpaksa mengembara keluar pergi ke sampai untuk berguru, okey. Dia nak mencari diri dia balik sampai tahap tu. Orang nak berjaya. Kan kadang-kadang dia sampai terpaksa mencari ketenangan jiwa dia. Dia sampai terpaksa bawa diri untuk cari balik macam mana strategi. Macam mana dia nak bawa diri dia balik. Itu paling penting. Kan? Macam saya pernah dapat sharing pada Fairuz Shah kan. Fairuz Shah ada dalam ni kan tak salah saya. Shah sendiri pun pernah mengalami kegagalan dalam dia punya bisnes. Sampai tahap dia pun kata, aku dah malas dah buat takaful kan. Sampai dia jumpa saya dekat satu kedai mamak tu pun dia buat tak tahu je. Shah ada dalam ni, mana Shah? Tak ada Shah tak ada. Okay. Tapi akhirnya dia bila dia duduk balik, renung balik diri dia, dia dapati dia buat kerja apa pun dia macam tak dapat kerja macam dalam takaful. Takaful adalah masa yang sangat banyak terluang. Takaful dia kita bebas nak buat bila kerja yang kita nak. Cuma kita punya step dan strategi kita kena betul. Jadi kita kena cari jalan macam mana kita nak buat
bisnes kita dengan teratur. Itulah time box yang kita mesti ada. Okay? Jadi Kak Ma dah okey ke Kak Ma? Belum lagi? Okay? So kita masih lagi menunggu-nunggu Kak Ma. Okay. Slide dah nampak. Kak Ma boleh on suara Kak Ma Suara sebab suara Kak Ma tak dengar. Saya rasa Kak Ma boleh tekan slide 1, 2, 3 kot. Tak payah share screen kot rasa saya. Kak Ma tekan macam tu je. Satu Kak Ma nak slide apa sebab sebenarnya Kak Ma kena ni. Okey Wan Hafizi boleh. Wan Nampak Hafizi. tak? Nampak tak? Nampak. Jadual harian. Okay. Yang ni Okey. idea, do again and again, keep on doing personal goals. Yes, betul lah tu. Okey. So sekarang ni Kak Ma dah tukar slide tau. Masuk ke jadual harian. Okay. Nampak tak? Nampak. Boleh Okey. WhatsApp jadual ni Kak Ma. Dia masih lagi slide yang nombor 4 tu Kak Ma. Slide nombor 4 lagi. Masya Allah. Kak Ma WhatsApp saya. Kak Ma WhatsApp saya. WhatsApp dekat Syafi. Syafi yang ni. Syafi share. Boleh. Okey, sekejap. Sorry. Ya Allah, Rabbi. Siapa kat slide pun kita nampak. Think idea, try. Ini pun satu benda yang sangat bagus. Kita fikiran kita tu kita cari idea, lepas tu kita cuba buat. Itulah yang dia pun nak buat je tak ikhlas, kita fikir dulu apa nak buat. Macam-macam lah yang kita buat. Servicing polisi, perancangan kewangan. Lepas tu macam-macam apa. Kita ada banting lah, kita ada apa lah, kita try. Lepas tu kita cuba buat. Buat lagi. Sampailah benda tu jadi kita punya darah daging kita. Okay? Sebab saya nampak kat sini contoh macam saya dengan Faridah dia banyak kepada online booth. Faridah banyak kepada online booth. Saya, Taufik dan juga beberapa orang yang lain banyak kepada polisi servicing. Bayuk pun sama, banyak kepada polisi servicing. Cuba kalau bagi kat kita cara untuk polisi servicing, jari sahaja kita memang boleh buat. Okay? Tapi kalau kata, ni jadual lah keluar. Baru nampak dalam slide. Okay, teruskan. Okay, so Kak Ma terus ke sini lah. Senang. Okay, Kak Ma dah WhatsApp juga Kak Syafi. Syafi boleh buka lah. Okay, ini adalah jadual yang Kak Ma buat dari mula-mula Kak Ma join dululah. Yang Kak Ma boleh share sikit. 2008 Kak Ma mula dalam bisnes ini, iaitu April 2008 sehingga 2014 Kak Ma gunakan jadual ini. Daripada anak 3 orang, mula-mula Kak Ma join dulu anak 3 orang 3.8 lah, sebab yang seorang lagi tu duduk dalam perut 8 bulan. Okey, so apa yang Kak Ma buat adalah inilah dia, pukul 8 pagi bangun, lepas tu Kak Ma kenal pasti apa yang Kak Ma nak sebenarnya. Masa tu memang goal Kak Ma adalah nak settlekan hutang. So Kak Ma pun tulislah berapa hutang Kak Ma, hutang jahat lah especially. So Kak Ma banyak hutang jahat masa tu, hutang yang memang tak perlu pun. So Kak Ma tulis dekat kertas apa, berapa, bila Kak Ma nak ni. So lepas tu Kak Ma kena bahagikan ikut berapa kes Kak Ma kena buat. Ataupun kenal pasti dulu, kalau nak income banyak tu, berapa FYC Kak Ma kena close. Masa tu tak ada ACE, masa tu kita ada FYC. Okey, tapi FYC ni dia good enough lah, sebabnya kita tahu macam mana kita nak convertkan ke income kita. Tapi sekarang pun senang juga sebenarnya.
korang buat macam ni je. Setiap 30,000 ACE bersamaan dengan 1,000 income. So kalau nak 5,000 darablah 30 tu. Okey, so kita tahulah berapa ACE kita kena buat setahun. So masa zaman Kak Ma mula-mula dulu kita kira FYC ataupun NBFYC lah. Okey, so dari situ itu yang Kak Ma kata tadi, end of mind tu, nak tahu nak apa, kecilkan dia. So macam mana nak convertkan duit kepada apa yang kita nak. So daripada situ berapa yang kita kena buat. So dapat berapa kes. So setiap kita pun kena check balik. Ni check and balance dia panggil. Check and balance, kita ni kategori mana? Closing ratio kita berapa? So setiap berapa orang kita jumpa baru dapat satu kes. So daripada closing ratio tu kita pecahkan berapa per day yang kita perlu buat presentation. Okay, so kita dapatlah PR. PR itu stand for presentation. So Kak Ma masa dulu, Kak Ma set appointment, redundant tau, bertindan-tindan jadual Kak Ma punya appointment. Sebab Kak Ma tahu, appointment made selalunya dia punya appointment made selalu lebih daripada appointment cap. Maknanya kita buat appointment 10 pun yang jadi mungkin 3 je. Okay, so sebab tu masa tu sebab kita jelas kita punya goal tu. Kak Ma masa tu Kak Ma tak suka sangat berjalan. Kak Ma memang tak suka berjalan. Kak Ma ni mak yang family woman lah kot. Kalau lelaki family man kan, family woman. Kak Ma ni kalau nak berjalan biarlah kerah, ada ekor. Kalau seorang-seorang Kak Ma tak happy. Okay, so menyebabkan masa tu Kak Ma tak target sangat convention. So Kak Ma lebih nampak Kak Ma nak duit. Ada gitu. So terpulang. Goal tu adalah atas goal tu atas masing-masing. Okay, so masa tu Kak Ma pun dah kira kena buat 6 presentation per day. So macam mana Kak Ma nak achieve 6 presentation? Adalah dengan cara inilah. Maknanya Kak Ma kena set betul-betul. Exercise pagi sebab kena sihat kan. Kalau tak sihat nanti macam mana nak jumpa orang. Orang kalau kita nak zaman sekarang ni kalau demam pun sosek-sosek pun orang tak nak jumpa. Okay, so pagi tu memang Kak Ma fully utilize lah 9, 10.30, 12 tu PR1, PR2, PR3. Kak Ma adalah kategori orang yang tak ada transport. Okay, driver Kak Ma everyday pakai driver saja. Sama ada driver LRT ataupun driver bus ataupun kalau mewah sikit 22 bulan dengan 8 bulan tu taksi lah. Okay, tapi sekarang ni dah not a big deal dah sebab kita banyak Grab, kita ada MRT, kita dah ada banyak pilihan, kita ada banyak option. Tapi masa Kak Ma dulu sebab Kak Ma tak pandai drive, bukan tak pandai, lesen ada, takut. Gitulah lebih kurang. So Kak Ma kena betul-betul smart lah. So Kak Ma kena buat 1, 2, 3. Macam mana Kak Ma handle 1, 2, 3 ni? Sempat ke nak berjalan dari satu tempat ke satu tempat? Tu Kak Ma kata be smart lah. So tempat mana? Kalau hari ni, kalau hari Selasa, Kak Ma appointment dekat Bangi. So hari Selasa tu adalah hari Bangi Kak Ma. So Kak Ma duduk je setempat, Kak Ma appointment, Kak Ma call. Orang sekitar situ sahaja. Kalaulah hari Khamis itu Kak Ma dah mula pagi tu start appointment. Contoh Kak Ma buat phone call. So dia kata hari Khamis je dia free. So hari Khamis, so Kak Ma bercakap okey Khamis pukul 10. Kak Ma adalah table Kak Ma. Kak Ma selalu letak table kalender tu kan. Letak time box tu. Time box kita tu penting bila kita buat phone call. Kita buat dial time. So Kak Ma pun calik sikit kat situ. Okey appointment dekat mana tadi Kak Ma kata PJ lah contoh. Port Kak Ma adalah PJ, ANW. Kalau siapa-siapa ni lah, kenapa ANW PJ? Sebab dia sebelah dengan LRT station. So Kak Ma duduk je lah dekat ANW tu. Hari Khamis tu duduk kat ANW. Appointment 1 kat situ, appointment 2 kat situ, appointment 3 kat situ. Okay, so pukul 1, nak tak nak Kak Ma kena balik. Sebab anak Kak Ma kecil-kecil kan, so kena balik. Bayangkanlah orang lain dia ambil anak sekolah naik bas. Naik kereta masing-masing atau motor. Kak Ma ambil anak sekolah, jalan dari LRT, daripada LRT, jalan kaki ke sekolah anak, ambil anak berjalan balik rumah mak lah, masa tak anak duduk dengan mak. So lepas ambil anak, pukul 2 Kak Ma kena solat, sebab kebetulan rumah mak masa tu bawahnya masjid. So pergi solat Zuhur kat situ, habis Zuhur bergegas ke presentation keempat. So begitulah everyday. Tapi jadual ni kita kena buat mengikut kita punya orang panggil apa?
keboleh ubahan lah. Jangan paksa diri sebab tengok Kak Ma buat 6, Kak Ma pun nak, saya pun nak buat 6 lah, kita pun bantai lah letak 9, 10 setengah ikut Kak Ma. Tak boleh. Jadual dia kena ikut kita. Dan paling best jadual adalah follow agensi punya time box. So setiap agensi sangat galakkan buat time box. Yang mana setiap orang boleh selarikan. Barulah bila office kosong, kosong sungguh. Kenapa kosong? Sebab semua orang get appointment. Bila office berisi, berisi sungguh. Kenapa? Sebab semua orang masuk untuk report. Ada gitulah lebih kurang. Okay, so phone call. Phone call is a must. Kak Ma ni memang kita letak dah pukul 3 hingga 4 tu phone call. Tapi Kak Ma ni jenis orang yang ad hoc punya orang. Okay, walaupun 3 hingga 4 Kak Ma ada buat phone call, Kak Ma target nak dial 15 masa tu. So katalah 15 tu mungkin dalam 15 tu hanya satu je appointment Kak Ma dapat. Along the way, sehingga sampai petang tu, ada je masa luang. Contoh, lepas appointment 1, lepas appointment 2, lepas appointment 3, lepas appointment 4, dah habis semua dengan customer, tunggu next customer tak datang lagi, Kak Ma terus buat phone call. Okay, so begitulah. Pukul 4 buat presentation 5. 5.30 balik. 5.30 make sure balik. Sebabnya pukul 7.30 Kak Ma biasakan anak-anak dengan maghrib berjemaah, tadarus, isyak jemaah, makan malam. So kalau ada appointment malam, tapi masa tu Kak Ma wajibkan ada appointment malam. Sebab memang nak duit kan. Hutang banyak ni, nak selesaikan hutang. So Kak Ma memang wajibkan malam ada appointment. Tapi kerja 5 hari seminggu sahaja. Sebab Sabtu Ahad Kak Ma tak suka orang kacau. So Sabtu Ahad adalah my quality time lah dengan anak-anak. Sama ada kemas rumah sama-sama, tak perlu pergi jauh pun. Kemas rumah dengan anak-anak, berenang dalam kolam plastik tu depan rumah, belakang rumah, dia orang tak nampak. Begitu je lah. So start 2015, kita punya, apa dia panggil apa dia panggil tak ingat dah apa benda. Ada satu words tu. Dah berubah sikit. Kita punya persekitaran dah berubah sikit, teknologi berubah sikit. So 2015 Kak Ma dah start pandai ber-FB. Kak Ma dah start macam sebab kita dah banyak, mula-mula tu memang kita harapkan strangers dengan apa dipanggil? Strangers dengan rujukan. Tapi start 2014 tu Kak Ma dah macam tak ada sangat dah buat buka booth ke apa ke, tak ada dah buat survey. Kalau 2008 hingga 2014 ni memang Kak Ma punya customer lebih boleh dikatakan 95% adalah strangers yang Kak Ma buat survey. Survey kat mana? Survey dekat stesen LRT, survey dekat bus stand, survey dekat Sogong. Yang Kak Ma paling suka 3 tempat ni lah. Sogong adalah Kak Ma punya main. Tempat yang paling Kak Ma banyak dapat klien dekat situ. Orang tak terfikir pun. Tapi situlah Kak Ma duduk seorang-seorang. Sebab Kak Ma malu bila orang tengok. Kalau orang ajak Kak Ma pergi PJJ, Kak Ma memang, PJJ ni adalah program gerak gempur. Okey, bila orang ajak Kak Ma pergi buat survey, Kak Ma sedikit segan. Sebab Kak Ma malu bila orang tengok. Tapi kalau Kak Ma buat sendiri, jadi je insyaAllah. Sebab Kak Ma pegang, Kak Ma nak apa? Hari ni Kak Ma kena close 2 kes. So 2 kes lah, kecil ke besar ke 2 kes. Tak ada 2 kes jangan balik sebab malu nak present dekat anak sulung. Sebab anak sulung Kak Ma suka tanya, ada close tak hari ni? Dia pun tak faham apa itu close. Tapi tak apalah, dia boleh sebut tu is okay. So 2015 Kak Ma ubah sikit jadual dia. Okey, sebab masa tu income dah besar kan, 2014 tu income dah okey, hutang pun separuh dah settle. So tinggal lagi sikit. Okey. Start 2015 hingga 2019 daripada 6 presentation Kak Ma dah jadi 4. Bukan kata Kak Ma dah rasa selesa. Tapi masa tahun pertama hingga tahun 2008 hingga 2014 tu Kak Ma punya average size case adalah RM90 gitulah, 90 ke 100. Tapi bila start 2015 case size Kak Ma dah naik dalam 120 ke 150 macam tu. So Kak Ma pun kurangkanlah presentation. Kan Kak Ma cakap tadi, kita nak letak jadual ni kita kena tahu closing ratio kita kena tahu ACS kita kena tahu apa kita nak. Okey. So kuranglah. So bila kurang tu malam dah free dah. Malam memang malam masa dengan anak-anak. So bila malam ni masih lagi kekalkan tadarus, isyak berjemaah, maghrib berjemaah, makan malam.
So kita boleh tambah lagi satu aktiviti dengan anak-anak, iaitu satu hari satu hadis. Dia gitulah, nak balancekan anak-anak kan. Cumanya buat kalau boleh nampak dekat sini perbezaan dia 2014 ke bawah, dia tak ada satu benda, iaitu pukul 8.30 tu. Update FB. Okey, dulu orang kata FB ni medsos, tempat kita bersosial. Kak Ma memang gunakan betul lah FB ni. So cumanya Kak Ma masa tu kita seronok share pasal artikel. Kak Ma suka menulis. So ramai dah offer Kak Ma tulis buku, tapi Kak Ma rasa tak confident. Kak Ma rasa macam aduh, apa yang Kak Ma nak cerita dalam sebuah buku kan. So cara Kak Ma meluahkan idea apa semua dekat Facebook lah. Okey, so daripada 2015 tu Kak Ma dah start dapat klien daripada Facebook. Follower Kak Ma tiba-tiba message yang tak kenal. Masih lagi strangers, tapi kita kenal dalam Facebook. Dia gitu. Okey, so next Kak Ma terpaksa gerak tak slide? Tak gerak. Tak gerak. Kak Syafi boleh share. Okey. Syafi tolong share. Okey. So sampai jadual tadi. Okey, so daripada selepasnya. So daripada jadual itu, inilah yang Kak Ma berjaya achieve lah. So achievement yang Kak Ma dapat daripada kerja berjadual itu adalah yang pertama, bebas hutang jahat. Hutang jahat apakah itu? Hutang jahat yang nak sebut? Tak payah sebutlah. Hutang yang agak banyak. Hutang tu memang hutang kalau salah teknik boleh bawa musibah lah. Okey, lepas tu itu satu. Yang tu sebanyak 30,000. Yang kedua adalah hutang kad kredit. Hutang kad kredit, Kak Ma ni dulu Kak Ma lembut hati. Dan orang suka macam mana kalau Kak Ma pergi pasar raya, especially dekat Carrefour Wangsa Maju lah. Bila Kak Ma pergi je salesman semua, Kak tolonglah saya ni hari ni last. Dia guna ayat ni tau. Tapi ayat ni lah yang Kak Ma guna sekarang ni. Rupa-rupanya mereka datang tu sebagai orang kata lesson learn untuk Kak Ma lah, sebagai guru. So Kak, tolong Kak, dia kata, Kak ada slip gaji kan? Tolonglah saya hari ni last. Kalau saya tak close juga hari ni, esok saya dah tak ada kerja. So kita pun sign up lah. So sampailah ada 5 kad kredit. Kelakar dah Kak Ma. 5 kad kredit. Itu yang pertama. Yang kedua kereta. Beli kereta macam beli rempeyek. So Kak Ma masa tu Kak Ma tak ada lesen kereta. Tapi orang kerja macam kita masa tu terpandang lah sebab nak kepala rimau kan gah nampak. Okey, so Kak Ma dah ada satu kereta. Kak Ma pakai kancil je kan, WJT 9597. Ingat lagi. Okey, tapi setiap kali Kak Ma pergi pasar raya, tiba-tiba ada orang, tolonglah Kak, saya hari ni last ni probation saya ni, kalau tak esok lepas tu anak isteri saya macam mana, Kak Ma pun sign up lah beli macam tu. Orang gelak je lah, ni cerita kelakar Kak Ma. Okey, so beli macam tu. Lepas tu selang 6 bulan, ada saudara Kak Ma diberhentikan kerja sebab pengecilan masa tu tahun ekonomi tengah drop. So salah seorang saudara Kak Ma kehilangan kerja dengan keadaan anak 5 orang masih kecil. Okey, so hilang kerja. Jadinya kerja yang ada masa tu sales je. Dia pula bukan orang sales punya orang. So bila masuk sales agak hard untuk dia. So ayah Kak Ma pun arwah ayah. Dia kata tolonglah beli kereta seputih dengan ni. Kak Ma cakap pasal Kelantan. Tolonglah, dia kata kalau boleh beli sebutir kereta, dia kata we sale ke dia. Kak Ma ni, nak apa lagi kancil dah sebutir, ada lagi jentu pun. Kak Ma tak kerti drive, yang drive-nya Cik Muhammad Azmi seorang. Tapi sebab ayah duk kesian dekat orang tu, kesian takut kena buang kerja apa semua tak ada sale ni dah 3 bulan.
Kak Ma pun okey lah, ambil lah atas biji. Dulu Kak Ma menangis bila cerita benda ni, tapi bila ingat sekarang Kak Ma gelak lah. Okey, so ambil atas biji. Jadinya, so okey, itu bab kereta. Tak masuk lagi motor. Adik tu minta motor, sepupu ni minta tolong beli motor, semua. Jadi macam guna Kak Ma punya payslip. So bila nak berhenti kerja, apa tu rumah. Rumah tu okey lah Kak Ma kata. Satu kat Kota Damansara, satu kat UK Perdana. Lepas tu Kak Ma pun okey lah bila masa tu is okey. Tapi bila Kak Ma decide nak berhenti kerja, dia akan jadi beban dekat bahu Kak Ma. Dia macam tu. So, bila Kak Ma kerja berjadual tu yang Kak Ma kata, orang lain mula, siapa-siapa yang bermula dengan akaun kosong is okay. Tapi orang-orang yang bermula, orang-orang, itulah Syafi, tengah nak buang lembut hati ni tapi tak boleh-boleh. Sampai sekarang dia macam ni duduk keadaan dia. Tak pandai nak say no. Okey, so Kak Ma kalaulah adik-adik ada yang nak bermula dengan kosong, Kak Ma rasa korang masih lagi beruntung. Sekurang-kurangnya korang kosong. Tapi untuk orang-orang yang macam Kak Ma yang dah mulakan bisnes ini, daripada negatif tau, kira negatif. Sebab kita bermula dengan 1001 komitmen dekat bahu. Dekat akaun kita tu dah ada macam bubble, berpuluh-puluh bubble dah. Kalau potong bil ajaib tu, pendek kata terduduk, terbaring lah, tertiarap. Okey, so masa tu, sebab tu Kak Ma kata Kak Ma agak, masa tu benda pertama Kak Ma buat adalah jadualkan kerja Kak Ma. Okey, so Alhamdulillah dengan begitu Kak Ma menjadi disiplin. Dan Kak Ma cakap, kalau dulu tak cukup 6, tak balik rumah. Kalau malam tu ada urusan lain kata. So Kak Ma akan selitkan juga mana-mana satu, jadikan 6 juga PR masa tu. So maknanya daripada pukul 9 malam tu, katalah pukul 9 malam tu ada saudara nak datang rumah. Dah tahu dah kan. So yang pukul 9 tu sama ada Kak Ma naikkan ke atas, selit kat mana-mana, ambil anak sekolah tu ke cari satu appointment, ataupun esok Kak Ma jadikan 7. Dia gitulah. Itu kelebihan kerja berjadual. Sebab kita tahu apa kita kena buat. Itulah Syafi. Masa tu memang sebab kan kita kata kita tahu apa kita nak buat, kita jelas, sejadinya kita sanggup bagi apa saja. So alhamdulillah daripada situ benda pertama Kak Ma achieve 2010 adalah bebas hutang jahat. So semua settle. Okey. Lepas tu 2015 kita settlekan semua hutang bank, menjadikan nama Kak Ma clear, tak ada loan sampai hari ini. Okey. So, masa tu kalau malam Kak Ma ingat lagi sebab Kak Ma buat sebulan close 25 kes, Kak Ma daftar, lepas tu close 25 kes, Kak Ma pun bersalin anak keempat. So Kak Ma pun bercuti setahun, 2009. 2009 Kak Ma bercuti setahun, lepas tu 2010 Kak Ma mula balik dan 2010 lah Kak Ma settlekan hutang jahat tu. Separuh lah. Lepas tu hutang kereta semua settle, hutang bank semua settle 2015. Menjadikan nama Kak Ma clean sampai hari ni. Memang tak ada terikat dengan mana-mana loan lah. Sebab loan rumah semua nama Encik Azmi. Alhamdulillah dengan income takaful sahaja. So dan alhamdulillah daripada rumah flat kita orang pindah ke rumah yang lebih selesa, ada 5 bilik. Lepas tu daripada kereta Azia, sebab bila Kak Ma berhenti tu semua kereta terpaksa kita let go. Yang Kak Ma beli banyak-banyak lembut hati tadi kan. So kita kena tanggung kerugian lah dekat situ, kena let go sebab tak mampu nak bayar masa itu. Okay, so sebab gaji husband Kak Ma masa tu 900.5 sebagai underwriting. Sebagai underwriter, kerja di Jabatan Underwriting Takaful Ikhlas 950. Lepas tu cukup untuk bayar satu hutang sahaja. So memang Kak Ma memang masa tu sebab tu Kak Ma kata follow sungguh-sungguh jadual tu. Sebab Kak Ma ada benda, ada paku yang sangat tajam duk hambat Kak Ma kat belakang. Ada anjing gila yang sangat garang. Ada macam tu. So kita betul-betul follow lah. So 2 jadual tadi memang banyak membantu Kak Ma lah sebenarnya. Okay, next Syafi. Daripada kereta kecil sekarang ni selesa sikit bagi kereta kat anak-anak. Lepas tu ini adalah bonus. Kak Ma panggil bonus yang ni. Kan Kak Ma cakap. Kak Ma tak suka. Gaji ikhlas dulu kecil. Sebab masa Azmi dapat offer pun dia Haji Wan.
Tak ingat. Tapi salah seorang top management kita lah. Sebab masa tu Azmi dapat offer 2 tempat. Great Eastern 1,300 tapi konvensional. Ikhlas bagi 900.5. Tapi takaful. So dia kata kalau sayangkan agama, dia kata dia harap Azmi pilih sinilah. So Azmi pun sebab sayangkan agama, so sebab tu Azmi tak pernah merungut lah pasal gaji dia. Dia salah seorang staff yang samikna wa ata'na, tak pernah banyak komplain. Kak Maf syukurlah dia macam tu sebenarnya, sebab bila tak banyak komplain tu dia jadi macam hidup pun tenang, tak ada sakit-sakit kepala nak tolong fikir untuk management nak naikkan berapa kan. Ada gitulah. So kita kerja seadanya kita, sebab kita yakin kita dapat tu setimpal dengan apa yang kita bagi. So ini adalah bonus lah, sebab Kak Amal ni tak suka berjalan. Dari dulu Kak Amal tak suka berjalan. Kalau nak berjalan ni Kak Amal kena pergi berekor, maknanya anak-anak Kak Amal akan angkut. Tapi dengan takaful ikhlas ni suka ke tak suka ke, achieve je dia akan paksa kita suruh pergi. Paksalah, tapi tak nak pergi tak apa, cuma tak dapat apa. Ada gitu. So daripada tak pergi tak dapat apa, baiklah Kak Amal pergi kan, kenal negara orang. Tapi dari sinilah Kak Amal pun macam, oh selama ni aku tengok kat Malaysia macam ni. So bila pergi kali pertama pergi Bangkok, lepas tu pergi Vietnam, so dia sedikit sebanyak dia membuka mata kita untuk lebih kenal agama kita, untuk lebih kenal Allah, untuk lebih kenal Islam. So memang ya Allah ya Tuhanku, ini betul-betul Kak Mau panggil bonus lah. Sebab dia setiap negara yang kita pergi, pengalaman kita akan berbeza. Dan setiap convention yang kita pergi, kita akan dapat sahabat yang berbeza. Kita dapat kenal rona-rona manusia. Dia macam tu. So seronok. Banyak bonus dekat Takaful Ikhlas. Dan masa Kak Mau buat 2008 hingga 2014 tu, benda yang Kak Mau paling suka adalah bonus tunai. Bonus tunai. Bonus tunai itulah yang banyak orang kata banyak membantu Kak Mau settlekan semua hutang piutang. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sampai sekarang lah untuk yang tradisional. Okay, so next, Syafiq. Okay, so the best. Ini adalah the best. Kak Mau sebut 3 kali the best. Sebenarnya dalam kerjaya ini sepanjang Kak Mau buat takaful ni, ini adalah yang paling Kak Mau macam buat sampai hari ni Kak Mau menangis. Setiap kali Kak Mau solat dan sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah klien ini, Kak Mau akan menangis. Sebab ini sebenarnya hakikat seorang ejen. Ini sebenarnya hakikat kerjaya kita sebagai seorang perunding. Kita kenalkan klien kita tentang muamalat, bukan takaful. Muamalat, betapa setiap manusia itu, orang kata hubungan seorang Muslim dengan Muslim lain tu seperti binaan. So takaful ni adalah satu binaan, satu building yang mana hilang satu akan pincang building tu. So ini adalah the best lah, yang mana dengan kerjaya tadi, sebab klien ini dia macam salah satu benda yang membuat dia call Kak Ma adalah selain daripada ustaz ni, penerima ni yang pakai serban tu, yang pakai jubah tu, dalam gambar tu blur lah. Okay, ustaz ni dia cerita dia perlukan dana untuk bangunkan building Ma'at Tahfiz masa tu dalam satu kuliah subuh. Kak Ma dengan dia, ustaz yang sama. Kak Ma di Masjid Sentul, dia di Masjid Keramat. So dia pun call Kak Ma. Kenapa dia call Kak Ma adalah kerana dia tengok Kak Ma sangat-sangat konsisten dan sistematik. Itu sahaja. Dia memerhati. Orang begini dia memerhati. So macam mana dia perhatikan Kak Ma? Dia perhatikan Kak Ma daripada klien-klien Kak Ma, daripada Facebook Kak Ma, dia tengok aktiviti kita. Okay, so dia call Kak Ma, dia kata boleh tak siapkan satu dana untuk dia, dia nak buat hibah kepada Ma'at Tahfiz. So Kak Ma pun buat quotation yang mampu bayar. Dia kata dia tak nak dia ambil separuh jalan, batal, lepas tu duit yang dia sumbang tak tahu ke mana, niat dia ke Ma'at Tahfiz pun tak tahu ke mana. So dia kata buat satu amount yang dia boleh commit whole life dia lah sampai dia mati. Ada macam tu. So nak jadikan cerita, 6 bulan kemudian dia meninggal. So kita serahkanlah sebanyak 43,800. Kak Ma tengok balik cek dia, Kak Ma confirmkan. Tapi seingat Kak Ma kalau tak silap lah, 43,800 diserahkan
kepada Pusat Tahfiz Al-Khalidi yang mana masa tu dalam pembinaan sebuah bangunan untuk classroom. Okey, alhamdulillah. Okey, next Syafiq. Dan inilah hakikat sebenar sebagai seorang ejen pencapaian terbaik. Ini adalah my structured week sekarang. So start daripada PKP hari tu, Kak Ma pun terpaksa tukar jadual. Kenapa kena tukar? Sebabnya ngaji kalau dulu orang datang rumah, sekarang ni dah kena online. So Kak Ma bila online, dia pro and con lah. Bila online ni budak-budak tak malu, lebih dia. So budak ngaji kita salah ke tak ke, budak-budak tu dengan kita je. Dia tak ada rasa malu, bila kita tegur pun dia tak ada rasa down. Cuma dia punya con dia adalah Kak Ma perlu segregate masa tu. Setiap orang berapa minit. So kita lah yang kena ni. So my structured week ni berubah sikit lah. Okay, so bermula 7.30 hingga 8.30 ngaji. Lepas tu pukul 4 hingga pukul 6 ngaji lagi. Ngaji tu adalah Kak Ma mengajar ngaji. Lepas tu hari tu ada NGA. So Kak Ma terpaksa kosongkan jadual sini, letak NGA. Tapi Kak Ma tak buang pun PR. A1, A4, A2, A3, A4 tu. So seminggu Kak Ma buat berapa presentation? 13 presentation. A tu adalah presentation. Okay, A appointment lah sebenarnya. Okay, so macam mana Kak Ma buat jadual ni? Structure ni, macam mana Kak Ma susun? Berdasarkan yang kat bawah tu. 20 call per day, 5 appointment made per day, 3 appointment cap per day, lepas tu 1 sale. Itu adalah ratio Kak Ma lah. Okey, cumanya orang kata kita boleh ikhtiar dari sudut usaha, tapi hasilnya semua bergantung kepada Allah. Tapi satu benda yang Allah janji ada usaha, adalah hasil. Cuma lambat atau cepatlah. Okey. So setakat ni okey ke? Okey, clear. Baik. Ada nak tanya? Ada nak tanya? Okey, time box ni adik-adik boleh buat je, boleh tukar ikut keselesaan masing-masing. Tapi jangan terlalu selesa. Kita buat jadual, bagi kita keluar mungkin 10 km daripada zon selesa kita. 10 km tu, sebab kalau dekat sangat nanti kaki sebelah kerap masuk ke zon tu, zon selesa tu. So jauh sikit supaya yang sebelah kaki, dua-dua kaki tu duduk kat luar, tak boleh nak hulur ke ruang zon tu. Okey. So setakat ni okey Okey, next Syafiq. Cantik ni. So boleh ikut. So mungkin agensi boleh keluarkan satu time box, tapi ikut time box yang kesesuaian ejen Syafiq lah. So untuk agensi Kak Ma ada, nanti Kak Ma WhatsApp dekat Syafiq. Mungkin yang tu untuk agensi. Yang ni Kak Ma share, Kak Ma punya sendiri. Sebab Kak Ma punya sendiri, Kak Ma kena olah sikit. Tapi A1, A2, A3 tu tak banyak perbezaan lah. Okay. So next. Okay, perjuangan kita belum selesai, bahkan ia semakin besar. Semarakkan semangat untuk terus membakar sehingga sampai ke titik sasar. Okay, so siapa-siapa yang rasa down, dah rasa macam nak stop, fikir semula. Sebabnya di keliling kita ni, especially nowadays lah, masa sekarang ni, dengan Omicronnya, dengan hampir setiap hari kita mendapat perkhabaran kematian. Hampir setiap hari jugalah di keliling kita terlahirnya anak-anak yatim piatu yang kalaulah daripada seorang ayah yang berharta masih lagi okey lah. Setakat orang kata beban yang ditanggung mungkin emosi sahaja. Tapi kalaulah yatim piatu itu ataupun balu itu dari kalangan seorang suami yang sebelum ini, bulan ini kerja untuk selesaikan keperluan bulan ini, so kesianlah. So sebab tu Kak Ma kata perjuangan kita belum selesai, bahkan ia semakin membesar. Okay, so next. Perniagaan adalah tarbiyah kehidupan.
Dengan perniagaan, kita menjadi tinggi tawakal, sabar dan syukur. Belajar tentang kepelbagaian ragam manusia sebab everyday kita berjumpa dengan kalau 5 appointment, 5 orang yang berbeza, 5 ragam. Okey, lepas tu bina ukhuwah dan silaturahim. Kak Ma selalu akhirkan presentation Kak Ma, close ke tak close, Kak Ma selalu cakap keep in touch tau. Walaupun tak jadi klien Kak Ma tapi kita saudara se-Islam. Tapi lambat atau cepat selalunya Allah rezekikan dia jadi klien kita. Mungkin bukan minggu ini, minggu depan. Mungkin bukan minggu depan, bulan depan. Mungkin bukan bulan depan, tahun depan. So melalui ukhuwah dan silaturahim insya-Allah kita akan dianugerahkan. Cumanya menunggu masa yang lebih sesuai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Naim, kanal faqru an yakuna kufra. Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Okay, so next. Dah habis dah. Akhirul kalam. Sekiranya di tangan kamu ada benih kurma dan kamu tahu bahawa esok akan berlaku kiamat, maka hendaklah kamu menanamnya dan jangan biarkan hari kiamat berlaku tanpa menanam benih kurma tersebut. Maknanya dududailah, walaupun orang kata nak mati karang pun, selagi boleh ada kita tanam benih usaha itu, tanamlah. Sekurang-kurangnya kita berakhir hidup kita dengan husnul khatimah, dengan amal kebaikan. Okey, so wallahu alam. Okey Syafiz, setakat itu saja. Okey Kak, Alhamdulillah. Satu perkongsian yang sangat menarik, yang sangat baik saya rasa. Sebab apa kata apa, saya stopkan slide dulu. Okey. Terima kasih banyak-banyak Kak Ma. Memang satu perkongsian yang sangat baik. Sebabnya memang apa kata, kita ni memang kadang-kadang kita tak nampak pasal jadual ni. Kadang-kadang kita buat kerja kita ikut dan saja kan. Itulah biasanya yang selalu kita buat gitu. Saya sendiri pun kadang-kadang ikut dan jugalah. Tapi bila kita nampak, saya terdetik time box ni bila Encik Arif sebut pasal tu. Okay, Encik Arif sebut pasal time box. Jadi saya pun terdetik, benda tu sangat penting sebenarnya. Jadi itu yang kita nak kena buat. Kita nak kena mula buat. Supaya kita atur diri kita, jadual kita pada setiap hari apa yang kita perlu buat. Kalau nampak kat sini, Kak Ma punya, Kak Ma saya punya, Kak Ma punya jadual je kat sini, semua punya jadual. Kak Ma punya jadual yang pasal apa? Harian tu kan. Sekejap saya buka balik. Okey, yang ni. Mana Kak Ma punya jadual lagi? Ni. Kak Ma daripada awal lagi dah buat jadual waktu kan. Pukul berapa. Saya dulu ada jadual juga tapi saya tak tulis macam ni. Kan, saya tak tulis macam ni. Saya buatlah, katalah saya masuk sekolah daripada pukul berapa sampai ke pukul berapa. Petang buat apa, itu jadual saya tapi saya tak tulis. Kak Ma orang yang sangat spesifik yang dia tulis apa yang dia nak buat. Nampak tak? Kita kena berubahlah. Kenalah buat jadual kita. Lepas tu yang terakhir jadual dia yang nampak yang lain ni. My Tribe Shirt Week ni kan. Nampak tak? So benda tu dia ada jadual dia. Apa yang dia nak buat, Jadi masa tu, betul lah Allah Ta'ala pun bersumpah demi masa, wal ars. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang yang beramal soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran kan. Itu Allah Ta'ala punya tu. Jadi Allah Ta'ala pun bersumpah demi masa. Sayang juga kita sebagai pejuang-pejuang takaful kalau kita tak mula buat benda-benda macam ni. Kan, saya pun kena jentik dengan Encik Arif bulan 1 lepas. Time box. Tapi saya sendiri tak berapa pasal. Time box macam ni kita nak buat. Jadi Kak Ma ni betul-betul berstructure. Okay, Kak Ma ni orang yang spesifik. Nampak Isnin buat apa daripada pukul 7.30 sampai ke pukul 6 apa dia nak buat. Isnin sampai Ahad. Ini structure dia. So kita pun kena start buat lah. Kita pun kena start buat apa yang kita perlu buat. So setiap ejen macam awal-awal cakap tadi, setiap orang kita punya bisnes kita takaful adalah syarikat kita sendiri punya. Bukan Cikgu Syafi punya, bukan Kak Ma punya, bukan Ustaz Ciput punya, bukan siapa-siapa punya. Tapi diri sendiri punya. So macam mana kita nak structurekan kita punya
kita punya syarikat kita tu sampailah ia berjaya. Nampak orang berjaya macam Kak Ma bertahan daripada tahun 2000 apa Kak Ma? Kak Ma type. 2008. 2008 kau. Tu dia. Okay, daripada 2008 dia dah ada structure sampai ke 2022. Dah berapa tahun Kak Ma? Kak Ma lagi lama daripada cakap fikir saya lah. Lebih kurang dekat 82, 24. Lebih kurang dekat 24 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Dia tahun ke-14. Dekat 14 tahun. Jadi nampak dia berstructure dekat 14 tahun. Orang yang berstructure nanti, bila korang ada struktur macam ni, korang nanti akan train korang punya agent struktur macam ni juga. Okay, tu benda-benda tu saya 17 tahun baru saya dapat struktur ni. Saya sebelum 17 tahun, saya buat memang cowboy saja. Saya cakap terang-terang. Tapi saya rasa ada di antara kita yang ada struktur. Tapi mungkin dia tak jadualkan macam ni. Betul lah kata orang, kalau kita nak berjaya dalam kita punya kerjaya, dalam kehidupan, tulislah. So kita kena mula start tulis. Sebab kalau macam dulu saya walaupun cowboy boleh berjaya pun, tapi kita masa tu kita boleh masuk ke banyak tempat. Kan? Mungkin masa tu saya tak ada orang kata apa, tak ada masa nak struktur. Tapi selepas kita dah orang kata pandemik, saya rasa kita terlampau banyak masa terluang. Saya rasa kita dah mula kena struktur balik. Kan? Supaya kita punya masa tu kita betul-betul jaga. Betul kan Kak Ma? Betul. Kena struktur. Okay? So terima kasih Kak Ma atas ilmu yang sangat memberi manfaat. Saya rasa daripada struktur yang Kak Ma buat, Kak Ma berjaya selesaikan hutang-hutang jahat. Kak Ma berjaya tingkatkan income dan berjaya jaga dan didik anak-anak dalam masa yang sama. Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaAllah. Kan? So kita nak masa yang berkualiti sebenarnya. Okay? So jom sama kita struktur kerjaya kita supaya ia menjadikan masa kita sangat berkualiti. Betul Kak Ma kata, kalau kata kita ni esok nak kiamat. Masa kiamat ni ada dua, satu kiamat kubra, satu lagi kiamat sukhra. Kiamat sukhra paling kecil pun matilah kan. Kalau kata kita tahu kat ujung-ujung tenggorok pun, kalau sekiranya kita boleh menyampaikan kebaikan kepada orang, dalam masa sama kematian kita tu boleh jadi satu dakwah kepada orang lain untuk masuk Islam ataupun untuk orang kata masuk kepada muamalah takaful, dia ambil takaful, dia dah elak daripada yang riba. Allahu Akbar, betapa besarnya kita punya jasa bakti kita pada Islam. Sama Allah Ta'ala nak pandang itu sebagai asbab kita masuk syurga dalam rahmat dan redha Allah, itu terpulang kepada Allah. Cuma kita boleh kata ikhtiar. Dia pun dengan izin Allah juga, insyaAllah mudah-mudahan. Kita sama-sama mencari syurga Allah, mencari redha Allah. Jomlah sama-sama kita strukturkan kerja kita dengan pandang kepada surah Wal-As. InsyaAllah. Kita ada soalan tak? Kita nak tanya sebelum kita tutup kita punya mesyuarat kita yang pendek ini sebenarnya. Ada soalan tak nak tanya pada kita punya presenter Kak Ma? Kalau nak bertanya lebih baik supaya kita lebih mendalami apa yang kita tahu. Sila-sila ataupun nak tanya ada soalan tak? Kat sini kita ada 18 orang termasuk saya. Kita ada Fazul, kita ada Azimah ni semua ustaz ni Kak Ma. Kita ada Syah, kita ada Farida, kita ada Abayub, kita ada Wati, kita ada Azmina, ada Syafiq Rahman, ada Haziq, ada Syarifun, ada Mutakim, ada Syukri, ada Taufik, ada Kak Su. Dan ada Izati. Ada siapa-siapa nak bertanya boleh tulis ataupun bercakap. Sila bertanya sebab kita ada presenter yang sangat bagus pada hari ini. Kurang-kurangnya kita paling kurang kita kena malu kat dia lah. Okay? Right. Soalan Kak Ma. Tanya. Saya nak tanya sikit lah. Kan. So kalau macam sekarang kan, macam Kak Ma, mungkin offline boleh, online boleh kan. So sekarang macam aktiviti, macam Kak Ma buat presentation sekarang atau appointment. Satu, biasanya dapat nama sebab saya juga nak juga dapat ID nama tu daripada mana. Adakah Kak Ma pakai referral ataupun stranger? Okay, yang kedua, presentation Kak Ma sekarang
Adakah masih lagi melalui Zoom ataupun Kak Ma dah start appointment berjumpa dengan orang? Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Kak Ma panggil dia Ustaz. Okey. So nama dari mana? Kak Ma sebenarnya sekarang ni kebanyakan nama adalah daripada referral. Dan selebihnya adalah daripada Facebook. Dan Facebook Kak Ma tak buat FB Ads. Tapi Facebook daripada follower Kak Ma. Dan ada setengahnya, kebanyakannya adalah kalau dari Facebook ni, contoh, dia tiba-tiba dia WhatsApp Kak Ma, saya nak tanya pasal hibah. So Kak Ma tanya dia, boleh Kak Ma kata. So nama siapa apa semua Kak Ma tanyalah dia, mana dapat nombor Kak Ma? Dia kata, saya dapat nombor daripada kawan saya. Tapi bila dia sebut nama kawan dia tu, Kak Ma tak ada nama kawan dia, Kak Ma tak kenal kawan dia. Okey, so bila Kak Ma minta nombor telefon kawan dia tu, barulah Kak Ma tahu kawan dia tu memang follower Facebook Kak Ma. Ada gitulah. So dia banyak kata dia, kebanyakannya dapat banyak tips-tips tentang tips-tips tentang macam mana menguruskan masa harian daripada Kak Ma. So sebab tu dia macam daripada orang kata repo. Kadang-kadang orang ambil takaful dengan kita bukan sebab produk tu semata-mata, tapi dia tengok siapa kita, macam mana kita handle daily life kita. Selalunya benda tu memberi impact juga dalam create repo kita. Yang pertama. Lepas tu macam mana Kak Ma present. Sekarang ni Kak Ma ada 2 teknik lah, 3 teknik. Salah satu adalah yang paling banyak melalui WhatsApp. Okey, melalui WhatsApp sama ada type ataupun voice message lah, mix. Okey, yang kedua adalah Zoom dengan Google Meet. Tapi tak banyak pun sebab tak ramai orang boleh bagi komitmen pun. Salah satunya masa, yang kedua adalah internet lah. Jadi macam Kak Ma tadi lah, tiba-tiba sangkut apa semua. Okey, yang ketiga adalah yang ni pun rare sangat. Seminggu tu ada sekali 2 je yang boleh jumpa face to face. Okey, cumanya kalau nak tanya yang mana Kak Ma banyak close, sekarang ini yang close masih lagi face to face lah. WhatsApp tu Kak Ma masih lagi mencari rentak, orang kata. Tapi kalau voice kita bagi WhatsApp ni, yang Kak Ma perasan paling penting adalah kita jaga intonasi kita masa voice message tu. Itulah. Wallahu alam. Itu je kan soalan? Ada lagi soalan? Ejen baru kalau nak tanya lagi bagus. Hello, Assalamualaikum Kak Ma. Saya Roswati. Roswati. Top agent. Kak Ma, saya tengok jadual Kak Ma ni tak ada slot sebab kita kan suri rumah kan. Maknanya macam mana Kak Ma selitkan kita punya aktiviti sebagai suri rumah tu dekat mana, dekat bahagian yang mana? Sebab saya tengok kat sini macam tak ada kan. Sebab kita kadang ada benda yang kadang sanak lah, masak lah semua kan, kerja rumah semua kan. Kat mana Kak Ma selitkan? Itu je, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, masa tahun 2000 hingga 2008 hingga 2014, kalau perasan jadual Kak Ma bermula pukul 8. Exercise yang Kak Ma buat apa benda? Turun naik tangga je. Lepas tu, disebabkan oleh kita nak kena masak, kita nak kena siapkan masakan, bahan masakan semua kan. Okey, so Kak Ma kena bangun sebelum pukul 8 lah. So maknanya kalau nak buat kerja rumah semua sebelum pukul 8 tu Kak Ma buat. Sapu rumah, kemas rumah semua sebelum pukul 8 tu. Okey, so malam lipat kain, angkat kain semua bila basuh kain. Okey, so sekarang ni kita alhamdulillah bukan macam mak kita dulu-dulu balik berus kain semua kan. Okey, so Kak Ma balik je office, balik je kerja, kerah anak semua okey, semua mandi, lepas tu bentang sejadah, siap untuk solat maghrib. So masa Kak Ma jerit tu, sambil jerit, jerit tapi anak selalu tanya, bila Umi cakap? Okey. So Kak Ma sambil-sambil Kak Ma jerit tu, Kak Ma letak beg. Lepas tu letak beg kat mana? Kat tepi mesin basuh. Kak Ma dah masukkan kain, masuk sabun, lepas tu blend sambil-sambil tu kita pun maghrib ngaji jemaah kan. So bila Kak Ma masak makan malam, Kak Ma dah masak pagi tadi, subuh tadi, Kak Ma dah masak siap-siap banyak untuk makan tengah hari dengan malam.
Dia letak dalam peti ais, bila nak makan panaskan balik ke atas kuali. Ada gitulah ataupun dalam periuk. So jadinya masa kat situ terjagalah. So lipat kain, angkat kain, lipat kain semua Kak Mak buat malam selepas anak tidur. Jadinya kita tak kacau masa quality time dengan anak-anak. So masa anak kecil, satu benda, dia dua benda yang berbeza. Anak kecil dengan anak remaja. Masa anak kecil, quality time kita adalah masa kita buat homework dengan dia. Itu adalah quality time. So please lah, sesibuk mana pun jenguklah anak buat homework. Sebab masa tu dia rasa kita ni care-nya tentang dia. Okay. So untuk jadual kedua sama juga. Kalau Kak mau bangun memang awal. So semua kerja rumah semua start pagi itulah. Okay. So masih lagi jemput anak sekolah kena buat sendiri. Dia gitu. Okay. So siapa-siapa yang jemput anak sekolah, ini tips tips. Siapa-siapa yang jemput anak sekolah naik motor atau naik kereta, inilah the best time nak korek apa-apa tentang anak. Kenapa? Sebab masa ni lah kalau kita nak pesan apa-apa dekat anak ke jadi anak soleh, anak solehah, selain daripada masa dia nak tidur, adalah masa dalam kereta. Sebabnya masa ni fokus dia dekat kita sahaja. Kalau kita duduk rumah, kita borak dengan dia, masa tu dia sibuk dengan mainan dia, dengan Lego dia, dengan telefon dia. Tapi masa dalam kereta ni, dia dengan kita je. Kita cakap, dia tengok kita. Dia cakap, kita tengok dia. So kat situ dia, ini adalah tips yang diberikan oleh seorang klien Kak Ma lah, salah seorang klien Kak Ma. Anak dia semua best student Malaysia, SPM semua straight A's, best student Malaysia. Seorang best student Malaysia, yang twin. Yang lain tu adalah best student sekolah. Okay, so ini adalah tips yang dia bagilah. Dia kata setiap kali ambil anak sekolah, gunakan, fully utilize. Walaupun 15 minit, itulah time yang paling berharga untuk anak. Sebab dia rasa kita attach dengan dia. So malam masa yang sama, yang ni, so Alhamdulillah. Lepas tu PKP ni, start daripada 2020 tu lagi best. Sebabnya kita 24 hours kat rumah. Lagi banyak masa kita boleh buat bila nak kemas rumah, bila nak masa dengan anak-anak, bila kita nak build usrah jannati. Okey, so lagi banyak masa. So sekarang ni adalah orang kata musibah yang Allah datangkan untuk bina balik ummah. Dia gitu. Menjawab tak Roswati? So Kak Ma buat malam lah. Malam atau pagi sangat. Dini hari. Sebab tu Rasulullah menjawab. Terima kasih. Rasulullah memang galakkan kita berpagi-pagian, bukan sahaja untuk berniaga sebenarnya, tapi mulakan harimu berpagi-pagian sebab Allah murahkan rezeki kita di awal pagi. Sebab kita menjemput rahmat tu sebenarnya, orang kaya, orang baik, orang sihat, semuanya dengan rahmat Allah. Usaha itu adalah fitrah manusia. Wallahu a'lam. Soalan lagi? Kak Ma ni kategori Iron Lady ya. Kan? Itulah Iron Lady. Di belakang Iron Lady ada Iron Man. Kan? InsyaAllah sama-sama kita bina kehidupan dengan orang kata apa? Ukhwah. Orang kata hasanah dengan hasanah. Kan? Betul. Buatan hasanah. Alright. Kita nampak kamera kaki lah pula Okey, itu sahaja kot daripada kita. Alka Solutions. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya sudahi kita punya program kita dengan bacaan tasbih kifah dan salawat. Kamu pinjam ayat ni ya? Mana? Pinjam Kak Ma yang apa tu? Ambil sekolah tu. Apa dia? Waktu ambil sekolah anak tu naik bas ke, naik kereta ke apa. Pinjam nak pinjam cerita tu. Boleh Nak praktik kan? Boleh. Okey. Banyak ilmu dapat daripada Kak Ma pagi ni. Walaupun awal-awal tadi dia ada pening-pening lalat sikit kan. Itulah. Kak Ma bab ni lah Kak Ma tak suka. Bab komputer. Sebab tu Allah temukan dengan Muhammad Azmi, orang yang cool.
Kak Ma cepat panik. Kalau sebab tu tak ada bawa kereta, Kak Ma cepat panik. Tak apalah, mudah-mudahan dengan presentation Kak Ma bersama-sama Aikas, kita bersama-sama berjaya terutama dalam jamaah. Okey. Boleh jom. Kak, ni Kak. Kak Syafiq, Kak Ma nak tanya. Ya. Kamu cakap bajet 1 jam setengah kan untuk setiap presentation. Buat apa je sebab macam Wati kan rasa satu klien nak settle pun rasa separuh hari pun tak masuk rasa kadang-kadang. Akak buat presentation saja ke atau macam mana? Presentation Kak Ma unik. Mana bang? Presentation Kak Ma ni kalau diberi peluang bercakap sehari tak habis. Makanya Kak Ma kena ada benda nak cerita kat klien supaya benda tu dia terarah, Kak Ma terarah. Sebab sekejap Kak Ma ambil tu. Kak Ma nak saya screen ni. Kak Ma cerita ni je dekat klien. Setengah jam je. Setengah jam je kita nak tahu kita close ke tak dia. Lepas tu bila dah close, yang ni sekejap je. Dia nak tahu berapa yang dia kena ada. So yang ni part quotation dah. So dia lebih terarah lah sebenarnya. So Kak Ma dari mula Kak Ma buat takaful, tipu kalau dari mula. 2008 Kak Ma masih lagi dengan flyer RM100, 13 manfaat. 2008 menyebabkan Kak Ma close masa tu 80, 90, 80, 90, 80, 90 sebab dia lebih kepada awak bayarlah RM100, RM100 dapat banyak ni. So klien akan tanya boleh murah sikit tak? Tak pun minimum berapa. So kita pun lebih kepada nak close je asal close. Tapi start 2010 sebab Kak Ma ni jenis orang yang suka membaca. Dan Kak Ma baca buku apa ya? Buku TBE. Buku TBE tu kulit ke kulit. So daripada pembacaan tu Kak Ma keluarlah benda ni. Benda alah ni. So Kak Ma lukis mula-mula tu Kak Ma guna buku tu untuk present dekat seorang klien. Dia ini cerita. Dia klien yang pertama bayar kat Kak Ma 10,000 setahun. Dia head IT Telekom. So Kak Ma bawa buku tu, Kak Ma present macam ni. Tapi Kak Ma lukis lah, Kak Ma tak buat dalam bentuk window macam ni. Kak Ma lukis je. Kak Ma lukis ikut bulat, lepas tu buat ni perbezaan. So jadinya Kak Ma dah cut off banyak rejection. Sebab Kak Ma dah cut off apa beza takaful dengan insurans. Benda tu dah klien tahu kenapa dia kena ambil takaful. Sebab Kak Ma dah cerita dari sejarah dah pun. Dan benda ni bukan Kak Ma cakap mulut. Kak Ma cakap ini adalah yang ditulis dalam buku TBE. TBE tu bukan orang sembarangan tulis. Buku TBE tu ditulis oleh ustaz-ustaz yang mengkaji fiqh muamalat. Okey. Bukan fiqh munakahat lah, fiqh muamalat. So bila Kak Ma cerita macam ni, Kak Ma dah cut off banyak objection. Kak Ma dah cut jalan dia. Pendek kata kalau nak ikut Kelantan, kalau lalu Karak dulu, lalu jalan lama ni, Kak Ma dah buat satu highway dah. So klien tak payah nak lalu batu-batu dah. Dia follow je Kak Ma punya ni. Sampai lelas ni, sampai dekat sini, sampai dekat bulat bubble-bubble bawah ni. So dia dah faham dah sebenarnya dia ambil takaful bukan untuk mati, dia ambil takaful sebenarnya untuk tolong orang. So sampai situ dah okey dah lah. So tolong orang tu siapa? Ending dia adalah kita ambil takaful, kita tolong orang. Orang yang pertama kita tolong adalah diri sendiri. Supaya esok tak rasa bersalah dengan anak-anak. Kalau lah aku mati hari ni tak ada harta yang aku tinggal, melainkan hutang. So untuk diri sendiri. Yang kedua kita tolong family kita. Okay, family kita adalah orang yang paling digalakkan ditolong. Okay, sebelum menolong orang luar. Yang ketiga adalah masyarakat lah. Masyarakat kita tolong macam mana? Dari tabarruk kita. Okay, so minggu ni lagi best lah sebab dah keluar dah dia punya statistik claim tu.
So kita boleh guna emosi tu. So berapa ramai daripada bubble yang bulat ini kita dah bantu orang. Dengan 207 juta itu, cuba bayangkan berapa ratus ribu orang mendapat kebaikan daripadanya. So just imagine setiap hari kita bersedekah dalam keadaan kita tak tahu pun. Itu je. So closing dia, so best tak best. Kita tak perlu nak menunjuk-nunjuk ke orang pun kita bersedekah. Best tak best? Dia jawab best. So nak hibah kat siapa? Habis kita. So dia bercakap kalau hibah kat isteri boleh? Boleh. Bagi nombor IC, bagi nama. Isteri lah. So bunyi macam senang lah. Sebenarnya benda ni takes time lah daripada 2010 kamu praktikkan benda ni. Tapi sampai hari ni presentation ni masih relevan. So sebabnya Kak Ma pesan dekat ejen-ejen Kak Ma pun Kak Ma kata jangan terikut-ikut dengan orang. Jangan rasa kecil bila berdepan dengan orang. Sebab setiap orang dia dapat apa yang dibawa. Dia macam tu lah. So tak payahlah kecil hati kalau orang ni boleh keluar kata-kata ribu. Sebab produknya begitu, presentationnya begitu. Okey. So dia dapat keuntungan. Keuntungan dunia. So jaga niat sikit dapat keuntungan akhirat. Itu kita. Itulah. Okey Wati. So kena ada presentation yang kita baru kita boleh kontrol kita punya presentation. Bila kita buat setiap hari berulang-ulang, kita tahu dah ratio presentation kita berapa lama. Kak Ma dulu pernah 3 jam satu customer sebab banyak sangat rejection. Sebab kita nak fahamkan orang, nak yakinkan orang sebayar 100 dapat 13 manfaat tu bukan mudah sebenarnya. Berbanding dengan yang ni lah, bila kita standard kita dah macam tahu dah apa dia akan tanya. Kat sini apa akan tanya. So sebelum dia tanya kita jawab dulu. Wati akan jumpa masa itu insya-Allah. Kak Ma mula-mula dulu pun aku normal. Akak buat submission bila Kak? Sekali masa tu ke atau akak ambil masa malam ke? Malam. Bila tak ada gangguan. Dulu senang. Borang semua Kak Ma isi. Lepas nak tidur tu Kak Ma isi borang. Siap-siap pagi esok sebelum office buka aja. Kak Ma lah peserta pertama, selalu dapat nombor 1. Sebabnya lepas tu nak kejar pukul 9 ni. Nak kejar pukul 9 nak di appointment. So office buka je Kak Ma masuk. Itu dulu masa borang. Lepas tu iSmart masih okey lagi. Tapi itu pun iSmart mula-mula dulu malam baru Kak Ma settlekan. Okey, cumanya sebab signature kan, so nak tak nak kena settlekan jugalah. Tapi sekarang ni macam mana Kak Ma settlekan iSmart dulu? Sebab Kak Ma tak suka tipu tanda tangan orang. Dari dulu sampai sekarang Kak Ma tak suka. Okey, siapa Kak Ma buat? Kalau tak sempat nak buat hari ni, Kak Ma balik key in malam. Pagi esok, Kak Ma kata boleh tak? Kak Ma jumpa sekejap je depan office dia untuk dia sign je. Kak Ma isi siap-siap. Ataupun sebelum dia appointment, Kak Ma minta siap-siap kebanyakan klien okey. Okey, minta siap-siap detail. Kak Ma kata Kak Ma tak boleh nak submit pun sehingga persetujuan dia. Okey, so at least Kak Ma jumpa esok. Kalau dia okey, terus sign je. Sebab maklumat semua Kak Ma dah isi. Gitu je lah. Dia either one. Tapi yang pertama tadi panjang sikit lah kita buang masa. Yang kedua tu lebih baik. Lepas tu yang ni Kak Ma tak banyak case lagi Go Prime ni. Sebab Kak Ma sangkut tentang quotation. Secara jujur lah Kak Ma cerita ni. Kak Ma sedikit down. Kak Ma close banyak. Tapi bila sampai part quotation, Kak Ma down. Sebabnya Kak Ma sangkut tentang situ banyak. Okay, so macam mana Kak Ma nak elak down? Kak Ma buat, lepas tu Kak Ma rehat. Kak Ma buat, Kak Ma rehat. So ambil masa sikit lah insyaAllah. Bila Kak Ma dah terror Go Prime ni, insyaAllah doakan Kak Ma. Selaju korang lah. Kak Ma ni orang tua yang tak suka sistem-sistem ni. Selalu mengaku tua, tak baik kan? Tua itulah. Terima kasih banyak. Jawab kan? Gitulah yang Kak Ma boleh share. Kalau nak table ni pun nanti Kak Ma hantar dekat ni. Kak Ma hantar kat Syafi. Dekat Syafi. Bolehlah korang tengok. Alhamdulillah banyak ilmu Kak Ma kongsikan kita kan ni. Sudah ilmu yang Kak Ma kongsikan ni kita manfaat. Kita amalkan dapat pahala besar kat Kak Ma nanti tu. Mudah-mudahan. Okey. So I guess
ada banyak ilmu-ilmu yang kita punya orang-orang kuat takaful ikhlas kongsikan dengan kita. Tapi mari kita buat atau tak buat, kita ikut je. Ikut maksud ilmu dapat kita dan orang yang kan. Dan apa dia daripada Allah Taala. Kita akan meeting kita hari ni pun daripada Allah Taala kan. So Allah Taala nak menyampaikan kepada kita tu cara. Kalau kita pun tak. Kalau kita tak kita kufur. Kalau kita kufur. Kalau kita amalkan itu kita bersyukur ilmu Allah Taala. Kan? Itu yang sentiasa ingatkan diri kita. Ada lagi soalan? Kak Madah share tau dengan Syafiq, Kak Madah WhatsApp. Konsep takaful dengan presentation 4 quadrant tu. Boleh Kak. Rujukan lah. Kalau nak tanya apa-apa boleh WhatsApp Kak Mah je. 4 quadrant tu ialah yang hari tu kita dapat daripada haji. Yang quotation tu lah. Yang konsep takaful ni presentation yang asas Kak Mah. So close selalu dengan konsep presentation dia je lah. Kalau Syafiq boleh ni. Kalau Syafiq nak tunjuk sekejap pun boleh kalau ada masa. Tu Hakim ada angkat tangan tu nak tanya ke? Tak ada, saya cuma nak saya terima kasih je lah kat Kak Mah. Saya masih gunakan skill Kak Mah tu, skill ilmu Kak Mah tu yang garisan panjang tu. Tapi ilmu Kak Mah adalah antara guru saya awal di bidang takaful lah. Kak Mah. Terima kasih halalkan ilmu tu Kak Mah. Terima kasih. Terus juga akhirnya ada yang kelas alhamdulillah. Alhamdulillah. Amalkan je insya-Allah ada hasil dia. Allah nak tengok kita istiqamah je. Istiqamah je. Jika tak ada apa-apa soalan lagi, kita sudahi kita punya program kita pada pagi dengan Tasbih Kifarah dan Surah Al-As. Terima kasih banyak-banyak Kak Mah. Allah je yang boleh merahmati Kak Mah dan Allah je yang boleh memberi kebaikan daripada ilmu yang Kak Mah sampaikan. Kita sudah sampai Tasbih Kifarah dan Surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'aqibatu lil ladzina amanu wa 'amilus solihati bil haqqi wa bis sabr. Amin. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.